minal wudu, maka begitulah umatku nanti, mereka akan berkumpul, aku kenal, kerana mereka ini ghurran muhajjalin, pada wajah mereka bersinar kerana air sembahyang. Wuduk mereka itu akan mengeluarkan cahaya. Jadi dalam bilion manusia, aku kenal ini umat aku, sebab mukanya ada keluar cahaya. Dan kata Nabi, wa ana faratuhum alal haudi, dan saya nanti akan menanti mereka di mana? Di Telaga Kautsar. Hadis riwayat Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Surau Darul Amin Pasar 7 Taman Ceras Jaya, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin musliman, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk seperti yang telah diwawarkan oleh pengurusi sebentar tadi, iaitu berkenaan Telaga Al-Kautsar, layakkah kita? Saya kira inilah satu-satunya tajuk ceramah yang paling sejuk sekali pada minggu ini berbanding ceramah-ceramah di tempat lain. Terima kasihlah tajuk yang tak membelengkan kepala. Tenang sikit malam ni ya. Hadirin hadirat sekalian, berkenaan Telaga Al-Kautsar, teringat saya satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah ketika menggambarkan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, pernah satu hari Nabi telah bersabda, wadittu ana qad ra'aina ikhwanana. Aku ni rindu sangat pada saudara-saudara aku, kata Nabi. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat yang ada sekeliling Nabi ketika itu bertanya, rindu apa? Kami kan ada di sini ya Rasulullah, nak rindu buat apanya? Maka apa dijawab oleh baginda Nabi? Antum ashabi wa ikhwanana allazina lam ya'tu ba'du. Tidak, ente semua sahabat, bukan saudara, tetapi saudara-saudaraku adalah golongan yang datang selepas aku nanti. Maka ada sahabat bertanya, kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Macam manakah caranya Rasulullah Tuan boleh mengenal umat yang kemudian? Macam sahabat Tuan Cam, Abu Bakar, Umar, Osman, bla 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 bla. Tapi umat akan datang, apa tanda pada mereka yang Tuan boleh kenal mereka? Nabi jawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina zahrai khailin buhmin ala ya'rif khailahu? Nabi tanya balik, saya nak tanya pada kamu, kalau ada seorang owner kuda putih, mungkinkah dia boleh kenal kuda dia antara kuda-kuda hitam yang lain? Kalau kuda dia warna putih, parking sebelah kuda-kuda hitam yang lain, kamu agak dia boleh kenal tak mana kuda dia, mana kuda orang? Kuda dia warna putih. Maka jawab sahabat, bala ya Rasulullah, of course lah, owner kuda kan kenal lah sebab kuda dia cantik.
Maka kata Nabi, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Maka begitulah umatku nanti, mereka akan berkumpul, aku kenal, kerana mereka ini ghurran muhajjalin, pada wajah mereka bersinar kerana air sembahyang. Wuduk mereka itu akan mengeluarkan cahaya. Jadi dalam bilion manusia, aku kenal ini umat aku, sebab mukanya ada keluar cahaya. Dan kata Nabi, wa ana faratuhum alal haudi, dan saya nanti akan menanti mereka di mana? Di Telaga Kausar. Hadis riwayat Imam Muslim. Bertitik tolak daripada hadis inilah para ulama membahaskan apa itu Telaga Kausar, iaitu salah satu tempat kita akan berjumpa semula dengan Nabi SAW. Jadi malam ni kita nak mengenal lah Telaga Kausar ini. Sebab nanti pada mahsyar mungkin signboard tak ada, pakai Waze pun tak ada, Google Map pun tak ada. Tuan-tuan kena perhatikan beberapa kriteria yang Nabi telah pernah sebutkan. Sebab itulah berkenaan Telaga Kausar ini, bagi kita yang sering menyambut maulud atau maulid, sering kita bacakan di dalam selawat, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Bahagialah orang yang memandang wajahmu, wahai penghulu keturunan yang mulia, kolam airmu sejuk jernih, kunjungan kami nanti di akhirat. Jadi itu yang kita minta dalam selawat kita. Apakah dia Telaga Haud ataupun Telaga Kausar ini? Maksud Kausar, pertama kita tengok telaga, semua orang faham lah. Apa makna Kausar? Kausar ni asalnya adalah nama sungai dalam surga, yang mana sungai itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan daripada sungai Al-Kausar ini akan disalurkan airnya ke sebuah telaga, Haud, yang mana telaga ini dia ada saluran daripada sungai Kausar, dia melalui mizab. Mizab ni satu saliran ataupun saluran yang dibina. Ada satu hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu, yang mana Nabi pernah bercerita, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min zahabin wal akharu min wariqin. Nabi pernah cerita, air yang mengalir itu begitu deras daripada sungai Al-Kausar melalui dua saliran yang dibina di surga. Salah satu saliran itu, pipe itu dibuat daripada emas, pipe yang satu lagi buat daripada perak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka Al-Haud ataupun telaga Nabi itu, airnya berasal daripada sungai Al-Kausar, iaitu nama satu batang sungai dalam surga yang diberikan anugerah oleh Allah kepada Nabi sebagai penghargaan kemuliaan Nabi. Jadi itu puncanya nama Telaga Al-Kausar. Dan barang perlu diingat, kepercayaan kepada wujud Telaga Kausar adalah sahih. Hadis-hadis sama ada secara lafaz atau secara makna, semuanya adalah mutawatir. Dalam kitab Al-Buhur Al-Zakhirah fi Ulumil Akhirah, susunan Imam As-Safarani rahimahullah, dia mengatakan ada 50 sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini. Mana kalau dah 50 orang, mustahil berpakat untuk berbohong. Ramai sangat. Biasa bohong ni seorang dua, okey. Kalau ramai sangat, tak boleh simpan rahsia. Yang nama pula besar-besar, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi nama-nama besar. Bahkan ketika Nabi SAW menafsirkan surah Al-Kausar, dalam Quran ada surah Al-Kausar, inna a'tainakal kausar. Ni ayat kalau orang tu tak boleh hafal juga, benok sungguhlah, pendek sangat ayatnya. Lebih pendek daripada qul Allah lagi. Ketika Nabi menghuraikan maksud Al-Kausar itu, fa innahu nahrun wa'addani rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsirun. Ianya adalah telaga yang Allah janjikan kepadaku, di mana pada telaga ini terdapat kebaikan yang banyak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah,
kepercayaan kepada Telaga Kausar adalah wajib. Wajib mempercayai. Tetapi andai kata tuan-tuan puan-puan menengok YouTube ada panggil penceramah entah berantah entah datang pada mana, tiba-tiba dia kata no such thing Telaga Kausar. Ni semua mengarut. Ni semua cerita-cerita yang tak sepatutnya ada. Syafaat yang macam-macam lah. Baik, andai kata ada orang mengatakan Telaga Kausar ini tidak wujud, maka itu adalah golongan Mu'tazilah, Khawarij dan Syiah Rafidah. Hatta kalau dia penceramah sekalipun, dia mengatakan tidak wujud Telaga Kausar, sama ada tuan-tuan telah tersalah panggil penceramah Mu'tazilah atau penceramah Khawarij atau penceramah Syiah Rafidah. Aliran ahli sunnah wal jamaah semua bersetuju ianya wujud. Dan kita pun tak faham kenapa dia orang tak nak setuju benda ini wujud. Kita terangkan. Pertama, kenapa dia panggil Al-Kausar tadi? Kerana ia ada asal daripada sungai Al-Kausar. Dan kalau kita rujuk perkataan Kausar, dia daripada wazan fa'al. Fa'al ni kalau dalam bahasa Arab dia hyperbola. Hyperbola ni mubalaghah, untuk nak menunjukkan to have a plenty, terlalu banyak. Sebab itu kalau dalam bahasa Arab kasir, kasir tu banyak, kasir banyak, kasrah banyak. Tapi kalau Kausar, itu dia punya incredible lot of amount, lots and lots and lots and lots of it. Dia lagi banyak daripada banyak. Itu Kausar. Kalau kasir ni sikit. Kasir tu banyak dah, tapi banyak lagi Kausar. Sebab itu kalau kita Telaga Kausar, kalau banyak sebut kasir. Syukran jazilan apa semua. Ada orang akan cakap hamdan kasiran thayyiban mubarakan, dia banyak kasir. Kalau bulan puasa muncul di pasaran air katsira, itu bukan air yang menunjukkan banyak. Mana air sedap yang banyak. Berkenaan dengan telaga ini, suka saya berkongsi, bukannya Nabi SAW saja ada telaga, bahkan Nabi pernah bercerita seluruh para Nabi ada stesen telaga mereka sendiri. Semua Nabi ada R&R dia ataupun lay-by dia yang kita boleh singgah. Sehingga kan kata Nabi, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aksar waridatan wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan. Setiap nabi-nabi mereka memiliki telaga dan mereka saling membanggakan siapakah yang mendapat customer paling ramai sekali, siapa yang paling boost dia lah. Kalau pameran itu boost yang paling ramai pengunjung. Jadi kata Nabi, wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan, dan aku sangat kepingin, aku sangat berharap biarlah telaga aku yang paling ramai pengunjung. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita berikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sokong Nabi kita. Wah, macam pelak raya pula dah. Jangan lupa sokong Nabi kita. Biarpun banyak ada telaga nanti, katalah Nabi lain, "Mel, abang minum air, be. Gak minum air, be. Tak maaf boh, janjilah. Kawan tolong Nabi kawan. Kena gitu. Kita kena sokong habis-habisan Nabi kita. Sebab ialah bila Nabi sebut, wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan. Aku nak sangat biarlah telaga aku paling ramai sekali visitor. Okey, no problem boh. Kita ramai-ramai pergi. Soalnya malam ni layak tidak nak pergi. Itu yang kita bincangkan tu. Takut cak ayam kita ni tak layak nak pergi. Saya ingin memancing gairah tuan-tuan sekalian. Jom kita bercerita tentang fizikal telaga Nabi ini. Pertama, kita kena lihat apa sebab kita kena minum. Kenapa kita nak minum air di padang mahsyar? Jawapannya mudah. Kerana di padang mahsyar kedai tak ada, 7-Eleven tak ada, pasar malam tak ada, Starbucks tak ada, apa pun tak ada, air boba tak ada, semua tak ada. Bahkan tuan-tuan di padang mahsyar kalau bawa RM10 tak laku. Tak tahu nak beli di mana. Kerana mata wang akhirat sudah berbeza. Jangankan di padang mahsyar, kita pergi Arafah pun duit tak laku. Tuan-tuan ukur di Arafah duduk 2 hari, 8 dengan 9 hari bulan. 9 tu, 8 tu kita tidur hari tarwiyah, tidur 1 malam. Esok pagi kita siap, tengah hari kita wukuf. Tuan-tuan bawa duit 1 beg pun tak laku. Apa sebab? Mana ada kedai?
Di Mina lain, 3 hari kita mabit. Di Mina tau, roti canai ada, ayam goreng ada, kopi beng macam-macam ada lah. Sebagai gambaran, duit tak ada makna lagi. Dan kita sebagai manusia, kita sebagai insan, secara biologi, fisiologinya, kita lapar, dahaga. Apatah lagi suasana di Padang Mahsyar ni bukanlah macam padang bola. Padang Mahsyar ni tuan-tuan bala. Pernah dalam satu riwayat, Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ceritalah nanti di Padang Mahsyar manusia nanti akan duduk beramai-ramai apa semua, sehinggakan pakaian orang dah tak berpakaian lagi. Ketika itu masing-masing boleh melihat aurat masing-masing. Tiba-tiba Aisyah dia pun mencelah. Dia kata, malunya saya ya Rasulullah. Kalau saya tak berpakaian, orang tak berpakaian, nanti orang pandang yang saya pandang orang, malulah ya Rasul. Bayangkan Nabi punya semangat cerita, konten heavy, dia boleh ulas bab itu pula. Maka Nabi pun marah. Ya natabni Abi Quhafa, dengar sini, saya nak pesan. Syughilan nas yawma izin anin nazar wa syakhisu absarihim ila sama' mawqufina 40 sanah la ya'kulun wa la yashrabun. Wahai Aisyah, saya nak pesan, manusia nanti sibuk, tak sempat. Yauma izin anin nazar, tak sempat nak menengok orang ni punya benda rupa, tak ada orang sempat nak menengok. Apa sebab? Syakhisu bi absarihim ila sama. Semua orang mata hanya memandang ke langit. Mauqufina 40 sana, kita berdiri 40 tahun. La yakulun wa la yashrabun, tak selera makan, tak selera minum. Takut sebab nak tunggu rizab. Takut tuan-tuan tunggu rizab. Siapa yang tak takut tunggu rizab? Tuan-tuan cuba cek darah besok, ambil darah sekali, tunggu rizab 3-4 jam. Tunggu tu rasa taubat nasuha, rasa melelah keluar kolesterol berapa, darah tak, itu baru diri kita cek darah, baru ni pula cek amalan. Takut menunggu keputusan ni, takut. Sebab itu manusia tak ada masa lah nak melengok-melengok barang orang ke apa, lantaklah kau orang nak tengok-tengok lah, aku banyak lagi benda lain nak fikir. Seolah begitu. Apa yang berlaku sepanjang 40 tahun kita berdiri itu, dalam hadis dari Miqdad bin Aswad, Nabi bercerita, tudna syamsu yaumal qiyamah, di Padang Mahsyar matahari begitu dekat sekali. Kalau dalam bahasa Arab, tudna ni maknanya satu batu, jaraknya daripada kepala kita. Biar orang tua-tua kita panggil sejengkal. Agak dia nak mengatakan dekat agak, kalau sejengkal meninggal kita. Satu batu jaraknya. Tuan-tuan, satu batu matahari ini daripada kepala panas sangat. Sebab sekarang jarak matahari dengan kita 93 juta batu. Jadi kalau satu batu saja dia punya jarak, memang panas tu. 93 juta batu bersamaan 149.6 juta kilometer jauhnya matahari dengan kita sekarang. Tapi sekarang kalau musim panas, belenggin kita. Itu sedang 93 juta batu. Maka apabila dia begitu dekat, apa jadi? Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Manusia akan dihukum awal mengikut dia punya amalan, ikut peluh dia. Itu sebagai mukadimah azab je tu. Kira ranking peringkat awal, orientasi je tu. Belum masuk yang jahanam lagi, neraka bagai-bagai. Faminhum may yakunu ila ka'bai. Ada orang peluh sampai berkulali. Ila rukbatai, ada peluh sampai lutut. Ada orang ila hakwai, sampai pinggang. Ada orang wa minhum may yaljimul araq iljaman, sampai ke bibir. Dia terpaksa melompat sikit supaya peluh tu tidak ditelan oleh dia. Ini hadis riwayat Muslim. Maka bayangkan dalam suasana yang begitu mengerikan itu, manusia begitu terseksa sekali menunggu, sehingga kan ada di kalangan mereka ketika itu berdoa kepada Tuhan, Ya Rabbi irhamna walau ilan nar. Wahai Tuhan, kesianlah pada kami, janganlah seksa kami begini, campak je lah kami dalam neraka, settle masalah, tak payah berdiri. Dia sanggup dicampak neraka daripada duduk padang mahsyar. Matahari dekat, lantai besi, langit tembaga. Tuan-tuan duduk mana? Selipar tak ada, kasut tak ada. 7 golongan dapat naungan, itu okeylah, Tuhan payung dia. Yang kita yang cak ayam ni, mana nak duduk? Dengan dahaga panas, semua orang akan dahaga. Proses mahkamah perbicaraan 50 tahun akhirat saja.
Tapi sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Maka kita sangat memerlukan kepada keselesaan. Korang-korang kalau ada R&R, lay-by, tempat kita berehat-berehat, basuh-basuh muka, tahanlah sikit. Ini keperluan kita nak mendapatkan malam ni berazab, nak dapatkan Telaga Kausar ini. Sementara kita menunggu proses perbicaraan, proceeding kita di mahkamah Allah. Baik, apa bentuk fizikal kolam Nabi? Pertama, fizikal kolam Nabi ini bentuknya adalah 4 segi dan sangat luas. 4 segi tepat, murabbak, orang putih panggil square. 4 segi tepat. Panjang dia dengan lebar dia sama. Sama panjang, sama lebar. Dalam hadis Nabi sebut, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawaun. Telaga aku itu jaraknya 1 bulan, tepinya juga 1 bulan. Nabi guna istilah 1 bulan. Ulama kaji apa makna jarak 1 bulan. Rupanya mengikut jarak perjalanan unta selama sebulan. Normally unta dia jalan sejam 5 km. Ni ada orang buat kiraan lah. Sejam unta jalan 5 km. Tiap-tiap hari average unta jalan 10 jam. Average. Lebih kurang dalam 50 km. Dalam sebulan 30 darab 50 bersamaan 1500 km. Jadi bayangkanlah panjang Telaga Nabi dengan lebarnya 1500 km. Lebar 1500 km, panjangnya pun 1500 km. Orang yang tak pandai geografi, tara mana panjang 1500 km? Kalau ukur peta Malaysia. Kalau kita ukur peta Malaysia Semenanjung, tuan-tuan start kereta daripada Singapura, ambillah daripada Tampines, Bedok pun boleh lah, ambil paling ujung. Ambillah daripada Pasir Ris, daripada Tampines, tuan-tuan masuk PIE, Pen Island Expressway, cross Singapura, masuk Johor. Masuk Johor, cross Johor, masuk Melaka. Lepas Melaka, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Selangor. Selangor masuk Sprint, pergilah ke utara. Kita pergilah utara, daripada Peraknya, Kedahnya, Pulau Pinang, Kedahnya sampai ke Perlis. Daripada Tampines Singapura, cross Semenanjung Malaysia, sampailah ke Phuket, Thailand. Itu baru 1321 km. Bayangkanlah, itu baru 1321 km. Kalau 1500 ni katanya sampai ke Yangon di Burma. Jadi itulah panjangnya Telaga Nabi. Lebarnya pun sedang itu juga. Panjang. Apa sebab? Umat dia ramai, anak ramai, besarlah periuknya. So, dan pada Telaga Nabi ini disediakan cawan minuman. Dalam macam kita pergi ke Mekah pun, Zam-Zam punya dispenser tu ada cawan dia. Ada yang belum guna, ada yang dah guna. Jadi begitu juga telaga tu ada tempat minum dia. Tara mana banyaknya cawan ini? Dalam hadis Nabi pernah menyebut, ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yazma'u abada. Hadis Bukhari Muslim. Nabi sebut air telaga aku lebih putih daripada susu. Dia punya wangi, harumnya lebih wangi daripada kasturi. Bekas yang disediakan kanujumis sama, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Cawan-cawan yang disediakan. Man syariba minha fala yazma'u abada. Siapa yang minum daripada telagaku, nescaya dia tak akan dahaga selama-lamanya, kata Nabi. Berapa jumlah bintang di langit? Tak ada orang ngira bintang di langit. Tak ada kerja nak ngira bintang di langit ni. Dulu Abu Nawas pernah lah orang tanya dia, wahai Abu Nawas, berapa banyak bintang di langit? Sebanyak bulu pada badan kambing, kata dia. Dia jawab cara bodoh betul lah. Kau rajin mengira bulu kambing, kau kira lah. Tak ada orang nak kira. Dia jawapan orang cerdik ya. Kalau bulu kambing pun tak sempat nak mengira selai-selai, lagi pun kira bintang. Ada jawab bodoh sajalah. Tapi ada satu profesor daripada University of Yale. Dia ni seorang astronomis, namanya Dr. Peter Van Dokkum. Dia pernah buat kajian berapa jumlah bintang. Kalau ini dia punya literature dia lah. Kita orang akademik, kita respect je literature orang. Kata dia jumlah bintang ni ada 100 septilion.
Macam mana nak kira sektilion? Kita orang Malaysia paling tinggi kita kena triliun je sejak pilihan raya. Itulah triliun-triliun ni, tak pernah dengar pun triliun ni. Bilion tu biasa. Triliun ni baru lepas pilihan raya baru dengar je. Ni tak ada bunyi lah, bilion semula. Sektilion ni kalau tuan-tuan nak tulis, katalah 100 sektilion, ambil kertas keping, tulis 100, 100,000,000, dia ada 21 kosong. Kemudian darab pula 3. Itulah jumlah bintang di langit. Sama ada betul atau tidak, itu bukan masalah kita. Ni literature dia. Apa yang mustahak? Cawan yang disediakan untuk kita nanti memang sangat banyak. Menunjukkan umat Nabi ni ramai. Jadi itu cawan minuman dia. Bagaimanakah sifat air kolam itu? Nabi pernah bercerita, abradu minas salji wa ahla minal asal. Kolam aku itu, dia punya sejuk lebih sejuk daripada ais. Macam mana nak bayang lebih sejuk daripada ais? Sejuk daripada ais lagi. Dan kata Nabi, wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Sejuk, manis lebih daripada madu. Memang sangat menyegarkan lah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi disebutkan warnanya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada kasturi, sejuk dan menyegarkan. Jadi untuk kita yang tak dahaga malam ni, tak adalah rasa apa-apa. Cuba ceramah ni buat bulan puasa tengah hari, terus maghrib ke aku beli air katira 60 botol dia. Sebab kita tak rasa sekarang. Apatah lagi di padang mahsyar, kita lagilah hendak kepada air itu. Soalan pada malam ini, layak ke kita dapat? Itu soalan. Layak ataupun tidak? Persoalan ni mustahak kita angkat kepada masyarakat sebab Nabi SAW ada bercerita, nanti akan ada umat aku akan kena halau. Nabi tak halau, malaikat halau. Security tak bagi masuk. Nabi tak ada masalah. Dia tak dapat masuk dalam itu. Dalam satu hadis Nabi pernah bercerita, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nanti akan datang sekelompok manusia ke telaga aku. A'rifuhum, aku kenal dia orang. Mana ada tanda-tanda umat Muhammad tu adalah. Wa ya'rifuni, dan mereka pun kenal aku. Mungkin dia rajin berselawat apa semua. Jadi dia kenal lah Nabi. Summa yuhalu baini wa bainahum. Tiba-tiba datang security malaikat, yuhalu baini wa bainahum. Dia buat sekatan. Dia turun palang, tak boleh masuk. Maka Nabi pun fa'aqulu innahu minni. Itu orang saya tu, umat saya, bagi masuk. Mana kita macam duduk apartmen, kita resident, ada guest. Guest datang, tetamu datang, jadi visitor datang. Jadi kita sebagai resident, kita benarkanlah visitor kita masuk. Tapi guard tak bagi masuk. Fa'aqulu innahu minni. Itu orang saya, bagi dia masuk. Fayuqal, maka datang guard ataupun security yang terdiri daripada malaikat ini, datang jumpa Nabi. Minta maaf ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Minta maaf tuan, lepas tuan wafat, banyak kelakuan geng-geng ni yang tak sampai ke pengetahuan tuan. Apa kelakuannya? Kami ada rekod tuan. Kalau tuan nak tengok, kami boleh tunjukkan file-filenya. Aku nak tengok. Malaikat pun bawa sebeban file. Ini gambaran saya saja, dalam hadis tak sebutlah file. Nabi pun belek. Ni agakkan saya, dia jilat-jilat ni nak buka muka surat kan. Itu agakkan kita ni. Nabi tengok sela-sela. Ish. Ish. Ya boktam tu istilah saya lah. Ya boktam. Oh, warna gini. Punah rana. Habis. Jeng. Ketika Nabi tengok laporan yang Nabi selama ni tak dimaklumkan, terus Nabi berubah. Kata Nabi, Suhkan liman ghayyara ba'di. Kata Nabi, nyah kamu semua daripada sini. Kamu telah ubah apa yang aku ajar selama ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah golongan yang kata ulama, rupanya Nabi tak mengaku umat.
Ini kita takut. Kita sangka kita cinta Nabi, sayang Nabi, tapi rupanya ada perbuatan-perbuatan kita pada masa sekarang yang menjadikan kita telah gugur membership kita sebagai umat Nabi. Membership kita terbatal, bukan sebab tak bayar yuran, langgar perlembagaan. Perlu diambil tindakan tata tertib, melawan pucuk pimpinan. Maka boleh dipecat. Boleh dipecat. Siapakah golongan-golongan yang Nabi tak mengaku umat ni? Ni kita muhasabah untuk diri kita ya. Ada tak kita kriteria? Na'udzubillah. Pertama sekali yang tak layak dapat telaga Kausar adalah golongan asabiyah, golongan fanatik. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi pernah dalam nada tegas menyebut, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Aku tak mengaku umat orang yang terlalu fanatik pada kelompoknya, golongannya, sukunya, partinya dan sebagainya lagi. Bukan umatku orang yang berperang kerana fanatik. Bukan umatku orang yang mati kerana mempertahankan asabiyah dan fanatiknya, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Nombor satu ni asabiyah, kena buanglah. Asabiyah, fanatik. Cuma mungkin ada orang akan keliru, ustaz, kalau kita sayang bangsa Melayu, fanatik ke tidak? Ini soalan cepumat. Tuan-tuan sayang Melayu, pakai tanjuk 3 bulan. Orang Melayu dia semangat 3 bulan je. Lepas tu dia balik asal balik lah. 3 bulan saya punya masjid dengan bilal-bilal pakai tanjuk. Bukan tengkar ni, masjid pakailah uniform, semangat boh. Pakai tanjuk tu kan. Tak ada dah pakai kopiah jadi Arab semula dah. Dia orang Melayu ni 3 bulan je. Ada orang tegur, engkau ni tak sok dengan Melayu, pakai tanjuk kulu kili, mak kilau, sikit mak kilau, fanatik. Adakah sayang bangsa Melayu itu asabiyah ataupun tidak? Soalan ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Abbad bin Kasir Asyami radhiyallahu anhu cerita, ada seorang laki-laki datang jumpa Nabi, tanya, aminal asabiyah an yuhibba rajulu qaumahu. Ya Rasulullah, adakah dianggap asabiyah seorang yang cinta kepada bangsanya ataupun kaumnya? Apa jawapan Nabi? La, tidak. Walakin minal asabiyah an yu'ina rajulu qaumahu ala zulmi. Orang cinta bangsa tidak asabiyah. Tapi orang yang asabiyah adalah dia mempertahankan bangsanya yang membuat kezaliman. Itu kata Nabi. Dia mempertahankan orangnya yang buat kejahatan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Itu fanatik. Tapi kalau sayang kepada bangsa, tak ada masalah. Contoh nak pakai tanjuk, tidur pakai tanjuk, tak apa. Pakai tanjuk, pergi ke kedai, datang semayang, baca khutbah, tak ada masalah. Bangga kita orang Melayu. Bangga kita ada kerih. Kita bangga kita ada sejarah nenek moyang kita yang tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan tak sewajarnya dicop sebagai fanatik. Cinta bangsa ini budaya. Macam contoh kita orang Melayu, kita bangga dengan Melayu. Melayu dia ada Melayu jati, ada Melayu kacukan. Macam tuan-tuan ni saya tengok ramai kacukan. Apa beza Melayu jati dengan kacukan? Pada hidung dia. Melayu jati ni hidungnya umpama jambu madu dibelah 2. Melayu kacukan ini dia punya hidung boleh gantung hanger. Ada mana adalah Pakistan darah mamak ke apa ke Arab Said itu yang panjang je hidung tu. Kalau Melayu original pakai spek, asyik tolak kata, jatuh tolak lagi, itu Melayu. Sama ada Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendeling, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Itu semua hidung umpama jambu madu belah 2. Kalau Malbari ada panjang sikit lah. Malbari siapa? Dalam perlembagaan orang Malbari Melayu. Ini tuan-tuan don't play-play. Kerala itu Melayu, bukan India. Malbari dia asal daripada Kerala. Dia Bengali Muslim, ada Gujarati punya Muslim. Yang ni saya ingat saya terangkan kemudian lah, agak panjang pula sejarah Kerala ni apa semua nanti. Jadi sebab saya dipahamkan kita nak azan kejap lagi ya. Jadi kita berehat dulu seketika.
Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah pada kesempatan malam ini berkenaan tentang Telaga Kausar. Layakkah kita? Jadi yang pertama kita kena elakkan adalah menjadi orang fanatik, orang yang asabiyah, orang yang taksub. Tapi kita perlu jelaskan, mencintai bangsa, tradisi, budaya, keturunan kita tu tidak dikira taksub. Tapi mempertahankan bangsa kita yang terang-terang buat salah, itu taksub, itu fanatik. Sedangkan patut ditegur, kita tegur. Patut betul, kita betulkan. Tidak boleh kita kerana fanatik kita pertahankan habis-habisan. Jadi kalau orang cinta budaya Melayu, silakan. Tadi kita sebut Malbari. Malbari ni Malabar, dia asal daripada Kerala. Jadi mereka ni dah lama dah duduk dengan kita daripada zaman dulu lagi. Dan di setengah negeri, dalam undang-undang tubuh negeri, meletakkan mereka ni juga dikira sebagai Melayu, Malbari ni. Kita berapa banyak Malbari punya istilah kita guna sampai sekarang. Murtabak itu Kerala punya mari. Murtabak, Mutta Barota. Mutta itu telur. Barota roti. Barota itu prata barota lah. Mutta barota. Jadi telur tahu atau roti, mutta barota. Jadi murtabak sampai sekarang. Maksudlah biryani itu juga adalah Malbari. Dia etnik, kalau Tamil Muslim yang terkenal dengan kita ada dua lah, Marikar dengan Rauther. Marikar ni kalau bahasa asalnya maknanya perahu kayu. Kalau orang dulu lah, biasanya wujud di bahagian tanjung laut sekitar Tamil Nadu dulu. Rauther, Marikar sebut tu. Mereka ni mazhab Syafi'i. Dia tidak sama seperti etnik yang lain. Dan kelompok Marikiar ini lama kelamaan tukar jadi Marikan. Ini dipanggil Marikiar, perahu kayu. Ada juga Rauther. Rauther diambil daripada perkataan Mauther. Mauther ni pengurus gajah dan juga pengurus kuda tentera raja. Mereka mazhab Hanafi. Dia kalau suruh masjid, dia tak campur kita sangat. Tapi ni semua saudara kita lah, Muslim semua. Tapi balik kepada tadi, jangan taksub dengan suku. Jangan taksub. Macam kita Melayu tadi, ada suku dia. Ada Jawa, Bugis, ada Banjar, ada Baweyan atau Boyan, ada Kampar, ada Kerinci, ada Mendeling, ada Minangkabau, ada Rawa, ada Johor Riau. Ini suku dia. Dalam Jawa tu pula ada lagi suku lagi, pecahan-pecahan lagi. Apa lagi dalam Jawa tu ada pula yang macam Ono Coroko, Doto Sowolo, Poto Joyongo. Ada Ponorogo, Magelen. Ponorogo tu tuan biasa dengar lah. Ponorogo, Magelen, itu pun ada juga. Macam-macam. Antara satu sama lain tu dia tak boleh taksub. Dia tak boleh taksub. Bila taksub, suku yang jadi rosak. Minangkabau, Pagar Ruyuang, silakan. Tapi jangan, ini suku Tiga Batu, ini tanah datar, den geng-geng den aja. Tak boleh. Dia dah taksub suku, dia panggil. Apa sebab? Jabir radhiyallahu anhu cerita, ada orang Muhajirin dulu, dia bergaduh dengan orang Ansar. Sahabat Nabi ialah manusia, gaduh. Muhajirin ni dia pukul orang Ansar. Orang Makkah kan semua dia brutal sikit. Dia pukul orang Madinah, orang Ansar. Orang Ansar ni bila kena pukul, dia pun panggil geng. Ya lal Ansar. Dia panggil geng dia. Hei orang Ansar, mai sini. Puak kita. Kena teh. Puak kita kena teh. Lelaki Muhajirin bila dia tengok orang ni panggil geng Ansar dia, maka lelaki Muhajirin ni pun menjerit. Ya lal Muhajirin. Oi orang Muhajirin, mari, jom. Ada orang nak katok ni. Ada orang nak ajak bergaduh ni, bergomor ni. Akhirnya orang mengadu pada Nabi. Ya Rasul, ni lah panas ni panggil Muhajirin, panggil Ansar ni. Nabi datang. Mabala dakwah al-jahiliyah. Hei, kata Nabi, ni apa yang korang sebut perkataan-perkataan jahiliyah ini? Sahabat-sahabat pun kata, jahiliyah celah mana ya Rasulullah? Yang ni sebut Ansar, yang ni sebut Muhajirin. Dakwah, Nabi kata dakwah fa innaha khabithah. Jangan kau cakap benda begitu.
Itu seruan-seruan yang buruk. Sahabat lagi tak faham. Ya Rasulullah, apa perkataan jahiliah pula yang kami sebut? Apa perkataan buruk pula yang kami sebut? Sedangkan perkataan Muhajirin dengan Ansar adalah perkataan yang direkodkan dalam Quran. Surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalika fawzul azim. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam adalah Muhajirin dan Ansar. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, apabila penyebutan nama Muhajirin dan Ansar disebutkan dalam keadaan membangkitkan fanatik, kesukuan, kelompok, kedaerahan, maka Nabi halang. Walaupun ayat itu daripada Quran pun, sebab membangkitkan fanatik. Itu kita kena hati-hati. Da'uha fa innaha khabithah, kata Nabi. Tinggalkan seruan yang menjurus kepada benda buruk, Nabi mengajarkan. Maka tuan-tuan cuba bayangkan, kalau panggilan dengan nama yang syarak dalam Quran pun dilarang, Muhajirin Ansar sampai nak jadi bergaduh, bagaimana kiranya kalau kita taksub fanatik dengan nama-nama yang luar syar'i, nama-nama yang tak ada pun dalam Quran. Contohnya kita fanatik dengan suku kita, kita fanatik dengan parti kita, siasah dan berbagai lagi. Yang inilah mengunsingkan kita. Saya mengambil kesempatan pada malam ini, tuan-tuan, kita ni, kita bukan orang politik, kita orang masjid, orang surau. Masjid surau ni memang tak ada campur lah. Segala pangkat, kedudukan, jawatan sangkut luar pagar masjid. Masuk sini kita hamba Allah. Musim-musim raya gini, ni esok kita start lah beraya, tengok nak bulan hari esok. Jadi musim-musim raya begini, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, kita orang masjid surau, jangan taksub dengan parti. Jangan taksub. Tak dapat apa tuan-tuan. Tuan-tuan taksub bagi nak kau, orang lain tukar parti, dia tukar baju je. Alhamdulillah kita beria sangatnya. Tuan-tuan kena ingat, kalah menang parti ni benda biasa. Benda biasa. Kalah menang ni benda biasa. Ada parti merentah 60 tahun, ada parti merentah 22 bulan, ada parti merentah 11 bulan. Itu biasa. Parti Kongres di India, parti politik tertua di India, kalah dengan parti Bharatiya Janata BJP tahun 1996. Itu parti paling tua di India. Kalah, menang balik. Parti Demokratik Liberal LDP di Jepun, perintah lebih 5 dekad, tumbang 30 Ogos tahun 2009. Tumbang, naik balik. Up and down. Itu politik. Parti Revolusi Berinstitusi PRI di Mexico, dia memerintah Mexico selama 71 tahun. Kalah tahun 2000, lepas tu naik balik. Jatuh balik, lepas tu naik balik. Parti Colorado di Paraguay, tewas tahun 2008 selepas memerintah selama 61 tahun. Artinya tidak ada satu yang pasti dan tetap. Ups and down, tukar, naik, turun, tukar, dan begitulah seterusnya. Maka apa yang kita fanatikkan dengan benda yang tak pernah tetap? Ini pandangan orang masjid, pandangan orang surau. Kita bukan daripada neraca ahli politik. Tak ada yang kita dapat. Baik tu orang tua-tua besar nak bersiasah, silakan. Tapi pertama, pantang bersiasah yang tidak senonoh, cabar-mencabar mencari musuh, ke dalam bertikai keluar bergaduh, rakyat sengsara negeri pun runtuh. Yang kedua, pantang siasah menurutkan nafsu, berebut kuasa palu memalu, tamakkan harta tak ingat malu, negeri kan rosak ramailah seteru. Ketiga, pantang siasah mabukkan pangkat, berebut kedudukan jilat menjilat, berebut kuasa hambat menghambat, nanti negeri rosak nama pun cacat, hidup dan mati akan dilaknat. Keempat, pantang bersiasah memecah belah, mengadu domba umat manusia, baik sekaum sesuku bangsa maupun antara keluarga dan marga. Maka tak payahlah fanatik, tak payah taksub, biasa-biasa dah. Saya kenal ramai ahli politik,
Tuan-tuan pun mungkin kenal politician ramai. Kalau tuan-tuan perasan, orang politik ni dia profesional. Dia bergaduh bagi nak gerak dalam dewan, dalam parlimen. Tapi di luar dia orang berkawan. Dia orang berkawan, boleh minum kopi. Dia orang profesional. Itu kerjaya dia, profesional. Kalau dalam sidang parlimen, oh, wah, dia marah. Lagi kamera poker, lagi dia marah. Wah. Sebelum cakap cari kamera dulu. Ada, wah. Tak ada kamera, semua diam. Kalau tak ada live, tak ada orang cakap pun, setuju semua. Oh, ada live, wah. Sebab seni orang politik, dapat sokongan dan sebagainya lagi. Nampak dia bergaduh, wah. Tarik balik. Bom. Masa rehat dia minum air sama dia. Dia orang profesional, dia tak sampai ke hati. Tapi kita di kampung ngasuh parang. Ni 13 Mei kata ni. Gaduh kan? Apa benda? Relax ha. Jangan bergaduh lah. Orang politik dia profesional. Kita yang bukan orang politik tak payahlah bergaduh. Ya, kita sama kita, anak beranak semua. Ingat, ini zaman packaging. Orang tak penting apa isi, yang penting bungkusan tu mesti cantik. Packaging mesti cantik, dalam tak apa-apa. Hati-hati, emas itu memang kuning, tapi bukan semua kuning itu emas. Kalau nak kira semua kuning itu emas, tandai tu banyak kuning-kuning, tu ambil lah. Nanti dah habis raya berapa bulan, belas-belas hari bulan esok, usai pesta demokrasi, ayo sing-singkan lengan baju, hamparkan sejadah, rapatkan saf. Pesta sudah selesai, nanti kita sama-sama cuci piring, makan malamai. Jangan gaduh-gaduh, jangan taksub. Ini pesanan orang suruh masjid, bukan cerita politik ni dah. Jangan kelahi, kita jangan kelahi, jangan fanatik. Itu golongan pertama yang tak diakui oleh Nabi sebagai umat, yang tak boleh nak masuk ke dalam kawasan Telaga Kausar. Yang kedua, golongan yang dihalang ataupun Nabi tak akui sebagai umat adalah golongan yang tidak menghormati orang lain. Ada satu hadis Nabi pernah menyebut, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Aku tak mengaku umat orang yang tidak memuliakan orang tua, orang yang tak sayang kepada orang muda, dan orang yang tak berikan hak orang-orang alim. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Jadi daripada hadis ini, 3 golongan ni kita kena ambil perhatian lah. Dalam surau kita pun ada 3 golongan ini. Pertama, orang tua-tua. Yang sebut orang tua, dia marah orang tua-tua, orang lama. Orang tua-tua ni kita kena hormat. Tidak tempua bersarang tinggi, begitu juga sarang kedidi. Orang tua dijunjung tinggi, orang muda kita sanjungi. Air telaga sejuk sekali, anak dara mandi di kali. Orang tua kita hormati, orang muda kita sayangi. Sebab itu kita orang tua kita hormat. Jangan sebab kita muda kita pun pandang rendah pada orang tua-tua. Jangan. Kita orang muda ni, sebab itu orang panggil orang muda ni pemuda. Tapi orang tua petua. Dia orang banyak petua, dia banyak pengalaman hidup. Kita belum beranak, dia dah sekolah dah. Dia menengok lubang hidung kita, dia tahu perangai kita macam mana. Dia dah lama hidup. Bodoh ni, penipu ni. Dia tengok lubang hidung, terror betul. Kasyaf. Pengalaman banyak. Dah kita umur cucu dia. Dia menengok kita. Tapi dia buat bodoh. Kalau orang tua memang perangai begitu, dia buat bodoh, dia buat pekak. Dia dengar. Baik tu ingat orang muda. Orang tua, dia pernah muda dan dia faham apa itu muda. Dia faham young and stupid. Kita orang pernah muda, kita tahu apa makna muda. Kita young and stupid, muda dan bodoh. Itu dua memang kita pernah lalui. Kami orang yang pernah jadi muda pernah buat kerja bodoh. Banyak kerja bodoh kita orang buat. Sekarang je lah baru pergi masjid surau ni. Dulu memang banyak tu kerja bodoh sama muda tu. Bila fikir balik, bodohnya aku, kenapalah aku buat. Tapi lah muda. Jadi kami pernah muda. Awak orang muda belum tentu tua. Datang kena penampar, jatuh longkang, terus tak bangun, meninggal, tak dan tua, tak merasa tua. Jadi mesti menghormat orang tua-tua. Nabi SAW
Dia kalau orang tua-tua, dia suka bergurau. Itu perangai Nabi kita. Ada satu kisah yang tuan-tuan pernah dengar. Satu orang wanita tua datang jumpa Nabi. Kata, ya Rasulullah, ud'ullah ayudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, doa sikitlah untuk makcik ni masuk surga, ya Rasulullah. Makcik dah tua, nenek-nenek ni, doa lah masuk surga, ya Rasulullah. Kata Nabi, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Mana boleh? Orang tua tak boleh masuk surga lah. Kata Nabi, orang tua mana boleh masuk surga? Maka fawallat tabki, perempuan tu pergi menangis. Sampai hati cakap begitu saya orang tua-tua. Faqala akhbiruha innaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Inna Allah Ta'ala yaqul. Kata dia, panggil balik makcik tu. Aku saja main saja. Makcik nanti tua tak masuk surga dalam keadaan tua. Makcik semua nanti akan ditukar oleh Allah. Apa rupanya? Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kami menciptakan mereka dengan langsung dan kami jadikan faja'alnahunna abkara. Kami jadikan yang tua-tua di dunia dulu jadi gadis-gadis perawan semuanya, kata Nabi. Jadi semua orang masuk surga, semua orang muda-muda. Uruban atraba, sebaya saja umurnya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ayat yang dibacakan tadi surah Waqiah ayat 35 sampai 37. Kata setengah ulama, average umur ahli surga 25 tahun. Jadi Nabi nak gurau dengan makcik. Nabi dia suka dengan orang tua-tua. Dia hormat dengan orang tua-tua. Hari ni orang kita memandang warga mas sebagai golongan yang membawa beban. Ada. Dia pandang kalau masjid AJK ramai orang tua, memang habislah masjid tu. Tak ada aktiviti lah jawabnya. Boleh pun kutuk lah orang tua gini-gini. Tengok surau tu aktif, laju. Apa pasal? Pengusi orang muda, elok. Janganlah begitu, itu sombong namanya. Itu ujub. Korang-korang dia tua dapat ke? Dia merasa awak belum tentu tua ke? Belum tentu sampai umur tua. Tentang umur muda 36 meninggal. Tengah minum air boba meninggal. Contoh. Banyak orang minum kedai meninggal. Banyak makan kedai meninggal. Contoh. Jangan mengatalah dia orang tua kita hormat. Itu umur ayah kita kan. Pandang mereka macam kita pandang ayah mereka, ayah kita. Orang tua ni mereka golongan berpengalaman. Mereka ada pengetahuan, kaya dengan petua. Kata orang tua-tua, bukan gua sebarang gua penuh pusaka bonda. Bukan tua sebarang tua penuh ilmu di dada. Orang tua akalnya cerdik, tahu menyemak, bijak menilik, tahu menyelesaikan perkara pelik, ilmunya luas, budi pun baik, akalnya panjang, bicara pun mulia. Jadi pada orang muda, jangan kurang ajar orang tua. Nabi tak mengaku umat. Bukan umat aku. Ni tak hormat pada orang tua. Cuma orang muda kena ingat, kalau kita langgar adab dalam keadaan kita tahu adab, itu dipanggil biadab. Tapi kalau kita langgar adab kerana kita tak tahu itu adab, itu dipanggil kurang ajar. Jadi kalau kurang ajar, meh kita ajar sikit. Tapi kalau biadab, itu cerita lain. Pasang budu-budu. Itu biadab. Kurang ajar, kita ajar. Tak ada masalah. Kita sekolahkan sikit. Jadi golongan pertama yang mesti respect orang tua. Sama ada suka ataupun tidak. Yang kedua, Nabi kata, you mesti hormat, ente mesti hormat orang muda. Orang muda ni bukan sekadar pemuda, termasuklah juga kanak-kanak. Jangan tak sayang budak-budak. Mesti sayang budak-budak. Sebab budak-budak ni, kalau ikut pada sunnah Nabi SAW, dia sangat suka dengan budak-budak. Kata Anas bin Malik, kana Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan. Nabi ni orang yang paling bagus akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair qala ahasibahu Fatimah. Saya, kata Anas, ada adik seorang yang dipanggil Abu Umair. Adik saya, kata Anas, baru tamat menyusu dengan mak, baru tamat menyusu badan. Wa kana idza jaa, Nabi kalau datang rumah kami, dia akan panggil adik saya yang kecil tu, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Nabi suka gurau. Wahai Abu Umair, hari ni Nughair buat apa? Nughair ni
kata Anas bin Malik, Nughairun kana yal'abu bih. Adik dia dekat rumah ada bela seekor burung kecil. Burung. Jadi Nabi ni, kata Anas, setiap kali datang rumah kami, dia pergi ke adik saya, dia borak pasal haiwan peliharaan adik saya. Namanya Nughair. Ni hadis riwayat Bukhari. Jadi begitulah sifat Nabi, sayang budak-budak. Macam kita pun, mungkin tuan-tuan yang dah ada cucu, sayanglah ke cucu ni. Orang lain yang perengah dengan budak-budak, dia tak bagi, dia tak suka budak. Jangan. Budak kita kena suka. Ni sunnah Nabi. Nabi suruh. Budak, macam Nabi bila jumpa, dia akan borak pasal permainan budak tu, Nughair, burung permainan itu. Jadi sunnah juga untuk kita, bila jumpa kanak-kanak, kita borak dengan laras cerita kanak-kanak. Mana jumpa anak-anak kecil, ni apa ni, boy, ke upin-upin ni, upin, Ultraman. Kita tu dah tahu je pun. Tapi borak dengan laras mereka. Kalau budak-budak menengok boy lah, tak tahulah sekarang tengok je Korea apa ke. Tapi kita bercakap dengan dunia mereka. Tuan-tuan jangan dengan budak umur 6-7 tahun cerita pilihan raya, pening kepala dia. Kita hendaklah memikirkan tentang kestabilan, kemakmuran. Alhamdulillah, toki aku cerita kemakmuran ni, pening kepala dia. Kita cerita hadiah je, cerita kartun. Itu sunnah Nabi. Dan benar kata sahabat Nabi ni punya sayang ke budak-budak. Dia pernah ringkaskan semayang kerana mendengar budak menangis. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkongsi cerita, Nabi pernah cerita, inni la aqumu fi salati uridu an utawwila fiha. Aku mengimamkan sekumpulan orang dalam semayang, dan aku dah niat nak panjangkan semayang aku ketika itu. Fa asma' buka as-sabi fa atajawaz fi salati karahiyatan an asyqa ala ummihi. Tiba-tiba aku terdengar budak menangis di saf belakang. Aku ringkaskan semayang sebab aku tak nak ibu dia risau ataupun jadi tak khusyuk semayangnya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka bayangkanlah Nabi punya sayang ke budak-budak. Bila semayang budak menangis, dia cepatkan semayang. Dan tak adalah habis saja semayang, Nabi buat pula announcement kepada jemaah yang bawa anak-anak, sila kawal kelakuan anak masing-masing yang kerana mengganggu. Ni contoh, bukan cerita kat sini, ke mana cerita tempat lain. Sila kawal pergerakan anak-anak anda supaya tidak mengganggu jemaah yang lain bersemayang. Terima kasih banyak-banyak. Kita tak khusyuk tu, tak. Dia tak pula, dia cepatkan semayang ni. Itu yang kedua. Pertama sayang orang tua, yang kedua sayang budak-budak, yang ketiga Nabi ajar mesti hormat orang alim. Orang alim mesti hormat. Orang alim yang betul-betul alim lah. Kalau alim kucing, tak payah layan. Alim kucing, alim yang betul-betul alim. Dia hak orang alim ni, kata ulama', ada dua. Pertama, cintai mereka kerana Allah. Jangan taksub. Itu taksub untuk guru, tak ada faedah. Kita cinta mereka kerana Allah. Yang kedua, kita hormat mereka. Sebab menghormati tuan guru ataupun orang alim, dia ada berkat ilmu. Cuba kita tengok para ulama' salafus salih. Imam Ahmad misalnya, Ahmad bin Hanbal, dia tidak pernah selama 30 tahun tidur, melainkan dia mesti doakan keampunan dulu untuk gurunya Imam Syafi'i. Sebelum tidur doa dulu keampunan untuk guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga begitu hormat pada guru dia, sehingga kan kalau dia nak buka helaian kitab di depan gurunya Imam Malik, dia akan pastikan buka muka surat tu perlahan-lahan. Dia tak ada tak ada selai-selai. Dia tak nak ganggu. Anak murid sekarang ku semangat, kering telefon saja bunyi. Tak, ni di kelas-kelas pengajian formal lah, masjid surau tak ada. Bunyi telefon sana, payahlah mengganggu pengajian. Imam Syafi'i tak, perlahan saja. Imam Abu Hanifah misalnya, dia tak pernah menunjukkan kaki ke arah rumah gurunya yang bernama Hamad. Orang tanya, rumah tuan guru ente ni duduk kat mana? Sebelah rumah. Tak. 7 lorong dipisahkan. Tapi kerana respect, dia tak halakan kaki dia.
Macam kita tak ala kaki ke kiblat je. Dia tak, rumah ustaz dia boleh tak ala kaki. Punyalah hormat. Syekh Burhanuddin, ni pengarang kitab Al-Hidayah yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Dia cerita ada satu ulama dari Bukhara. Dia ni murid dia beratus, ratusan murid datang mengajar ni, murid penuh sampai tepi meja dia penuh. Anak murid ramai. Sedang dia mengajar di masjid, tiba-tiba dia bangun daripada, dia tengah mengajar, dia berdiri dekat rostrum macam ni, agaknya dia berdiri. Orang semua heran, apa pula ustaz ni tiba-tiba berdiri. Dia berdiri macam dengar negaraku. Lepas tu kan dia duduk balik, sambung balik mengajar. Habis majlis, adalah anak murid kakak berani tanya, Tuan Guru, minta maaf tadi tengah-tengah mengajar berdiri apa? Kata Syekh ni, saya tadi tengah mengajar, nampak anak kepada Tok Guru saya melintas depan masjid. Saya bangun, saya hormat dia, sebab ayah dia orang alim besar. Saya ambil ilmu dengan ayah. Bayangkan tuan-tuan, itu baru anak Tok Guru lalu dia dah berdiri. Kalau Tok Guru dia lalu, bayangkan apa dia akan hormat. Ini amalan salafus salih. Mereka sangat menghormati guru mereka. Jadi pertama, cintai mereka kerana Allah. Yang kedua, hormati mereka atas dasar keilmuan mereka. Dan yang ketiga, ambil ilmu daripada mereka. Sekarang ni orang tak ambil ilmu, orang ambil berkat je banyak. Jangan begitu. Berkat tu betul, benda ada. Tapi yang lebih mustahak adalah ambil ilmu. Berkat ni mak bapak lagi banyak berkat. Tuan-tuan balik cium tangan mak, itu lebih berkat daripada cium tangan orang lain. Cium pipi mak, suap mak makan, mentara ada mak lah. Jaga ayah, itu lebih berkat. Dengan Tok Guru orang alim ni, kita nak ambil ilmu dia. Ilmu yang menjadikan kita muliakan mereka. Saya pun selaku penceramah kecil-kecilan, ada jugalah orang datang nak ambil berkat. Saya tak berapa sangat kalau ambil ilmu, pengetahuan. Suka juga sharing-sharing. Tapi ada orang buat air sebotol, ustaz tolong tiup air sikit. Nama bila tiup air? Anak saya tak dengar cakap, tolonglah tiup bagi lembut hati sikit. Ayolah, layan je lah, bacalah lebih kurang. Allah. Minggu depan ngajar datang sebotol lagi. Tengok makcik yang sama. Alhamdulillah, anak tak dengar kata, mana sebotol tak jalan. Nak bagi sebotol lagi. Inilah makcik saya ni, kalau anak kalau dah minum sebotol tak jalan, saya ingat tak padan sebotol ni. Baik guna kayu ustaz, kena pergi ke rumah lah. Biasa jampi tangki air tu betul senang. Tak pun mesin kowe tu saya tiupkan sikit. Takkan setiap minggu nak ambil air, begini tak jadi. Bukanlah kita nak mengejek dia, tidak. Tapi kalau dia mak ayah sendiri doa, lebih mustajab. Doa mak kan. Si tanggang tu sumpah dia mak je jadi batu, jangan main-main. Itu menyesal mak dia sumpah si tangan jadi batu. Patut sumpahlah jadi peti air, boleh guna. Silap tu mak dia. Dan nak menunjukkan mak ni mulut mustajab. Ustaz tu boleh lah doakan, tapi sebotol boleh lah. Nak tiap-tiap minggu tak jadi. Biar ayah main telefon, doa lah sikit. Bila masalah anak dia subkon korang pula doakan anak dia. Cuma sekarang ni kita nak ambil ilmu dengan orang alim ni payah sikit sekarang. Sebab orang alim dah tak ramai. Yang ramai penceramah. Tuan-tuan kena bezakan. Penceramah is penceramah, alim adalah alim. Itu kena beza. Ini bukan ayat saya. Nabi SAW ada satu hadis, kata Abu Zar, dia menyebut, innakum fi zamanin ulama'uhu kathirun wa khutaba'uhu qalilun. Kamu wahai sahabat berada pada zaman orang alim ramai, penceramah, khutbah kata, orang berkhutbah, orang berceramah sedikit, tak ramai. Orang alim ramai. Zaman Nabi, zaman salafus salih, itu orang alim ramai. Tetapi wasayati 'alan nas zamanun, akan datang satu zaman nanti, yaqillu ulama'uhu wa yakthuru khutaba'uhu. Akhir zaman esok akan muncul keadaan ulama tak ramai, penceramah berlambak-lambak. Kan kita sedang berada pada zaman itu. Jadi tuan-tuan janganlah mana
Ini penceramah ni semualah mengorak isi orang lah, apalah, kena tangkap masuk mahkamah lah. Benda tu alah, macam-macam istilah. Bukan semua mahram, ada pula istilah. Saya pun tak reti lah istilah. Siamang gagak benda ke? Benda. Amang tu lah, saya pun tak tahu nak menyebutnya. Ni semua ustaz-ustaz dah cetong belaka ni. Bukan semua ustaz. Beza orang alim dengan penceramah. Alim, penceramah. Jadi ni perlu dibezakan. Sebab orang alim dah tak ramai, penceramah ramai. Itu kita tak boleh nak buat apalah, akhir zaman. Habis macam mana ustaz nak kenal orang alim? Dia begini, mudah saja. Formula nak kenal orang alim, Nabi sebut, la tajlisu inda kulli alimin illa alimu yad'ukum minal khams ila al-khams. Kamu kalau nak kenal orang alim, jangan kamu duduk pada mana-mana orang alim kecuali orang alim yang boleh mengubah kamu dari 5 kepada 5. Orang alim ni bukan pada pakaian. Ni pakaian ni kosmetik, topeng. Tuan-tuan boleh beli kopiah, serban, bohlah 5, 6, 7, 8, tak ada masalah. Belik tasbih sini, tak ada masalah. Janggut boleh simpan, minyak wadoyu ada, bubur. Itu tak ada masalah. Itu penampilan. Ilmu dia lain. Kata Nabi pertama, guru yang bagus yang boleh mengubah kamu minasyak ila yakin. Dia boleh ubah kamu daripada syak kepada yakin. Ni guru first class. Mana sejak mengaji dengan dia, dulu kita tak faham jadi faham. Ni guru bagus. Tapi kalau tuan-tuan sejak mengaji makin tak faham, berhentilah belajar. Dulu faham, bila belajar makin tak faham. Something wrong guru tu. Contoh kita nak belajar tasawuf, bagus tasawuf, tapi salah sawuf habis kita. Guru pun ada, guru jenis guru ke? Allah itu wajib baginya ada, mustahilnya baginya tiada. Kita pun Allah wajib baginya ada, mustahil wajib baginya ada, mustahil baginya tak ada. Ada ke tak ada? Jadi sudah ada ke tak ada Tuhan. Lala dia mengajak sebenarnya kita lah Tuhan. Sudah. Makin pening pula kita dah. Kita Tuhan, malas sembahyang syirik. Kalau dah daripada yakin jadi syak, something wrong. Tapi daripada syak jadi yakin, dia guru bagus. Itu nombor 1. Yang kedua, minal kibir ila tawaduk. Daripada sombong jadi tawaduk. Ini guru bagus. Dulu kita sombong, nak kata orang je kerja. Sejak mengaji dengan dia menjadi tasawuf bagus. Jadi sabar, jadi redha, jadi zuhud. Ini guru yang bagus. Dia berjaya bentuk diri kita. Macam kita belajar silat lah zaman muda. Guru yang bagus, kita belajar silat dengan dia, makin belajar makin tak nak gaduh dengan orang. Makin orang ajak tumbuk tu jadi, tak payahlah, aku tak nak lawan kau. Padahal kita lah mandi minyak lah, lagi tak nak. Tapi ada setengah orang baru belajar berlebat je baru. Nak tumbuk dah, cuik sikit, terus holong. Cuik sikit terus. Nak tumbuk saja. Orang mandi minyak relax dia mandi limau dah lagi action lah. Nak tumbuk saja lah. Saya pergi besar malam tumbuk orang. Something wrong lah guru dia tak didik dia. Ini kena bezakan. Yang ketiga kata Nabi, umilal adawah ila nasfah. Asal dulu suka bermusuh, tapi sejak mengaji dengan dia jadi nak kawan dengan orang. Jadi walaupun perbezaan fikrah, pemikiran, kita jadi kawan semua. Ini guru yang bagus. Yang keempat, minar riya ilal ikhlas. Daripada nak menunjuk-nunjuk kepada jadi lebih ikhlas, belajar tak ada apa-apa, nak cari ilmu kerana Allah, nak perbaiki diri, nak dapat manfaat untuk diri sendiri. Dia dah tak ada nak riak, nak sombong. Ni guru yang bagus. Dan yang kelima, minar rughbah ila zuhdi. Daripada tamak kejar dunia siang malam, sejak mengaji dengan dia jadi zuhud. Jadi bersyukur apa yang ada, qanaah dan sebagainya. Ni hadis riwayat Abu Nu'aim daripada Jabir radhiyallahu anhu. Saya tidak kata semua penceramah tu tidak alim. Ada penceramah yang alim tuan-tuan, tapi jarang orang alim jadi penceramah. Itu kena garis bawahkan. Besok orang alim duduk pondok, tu guru, jarang cakap. Dia ngajar kita je. Tapi tuan-tuan, kadang geng-geng alim ni, dia tak payah cakap pun kita insah dah tengok muka dia. Tengok muka dia insah lah. Tengok muka Allah rasa nak semayang. Tengok orang alim kan, penceramah lah, tu biasalah. Orang alim lain. Saya dulu ngaji di Mesir,
Orang-orang alim ni, kita sampai peringkat tengok syekh-syekh tu ya, kopiah merah apa semua ni. Kita tengok dia orang, tengok dia kita takut lari. Bukan lari sebab dia nampak garang ke tidak. Kita takut dia tahu kita lambat bangun sembahyang subuh. Sampai begitu. Jadi bila nak jumpa, nak masuk kelas hari esok, pastikan sembahyang subuh pada waktunya. Kalau sembahyang subuh pukul 6, 6.30 sembahyang subuh, walaupun 6.30 tu boleh lagi. Tapi sebab nak menghadap guru pukul 8, kita rasa takut. Dia ada dia punya haibah. Ini dapat tu guru PCMB tu, dia didik kita jadi orang bagus. Jadi pandai-pandailah tuan-tuan mencari guru yang sesuai dengan cara maksud. Jangan cari ilmu sesat dah lah. Saya dulu duduk bahagian penyelidikan jaga ajaran sesat. Orang guru ajaran sesat ni, saya tak pelik orang yang mengajar, saya pelik orang yang mengikut. Itu saya pelik. Dia sesat tu tak ada masalah. Sesat ramai tuan-tuan. Orang mengaku Nabi apa ramai. Selangor berapa ramai mengaku Nabi. Rasul Melayu ada, Nabi Melayu ada. Kena tangkap lah biarlah. Johor pun kena tangkap juga mengaku Nabi. Tapi Jabatan Agama Johor dengan Jabatan Agama Selangor hanya tangkap Nabi saja. Kami Jabatan Agama faham tangkap Tuhan tuan-tuan. Dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Meninggal dah. Tuhan meninggal dah. Mengaku dah. Bukan kita mengejek dia, tidak. Punya masa kami tangkap dia soal siasat, ambil statement, saya pergi di balai ambil statement. Dia tanya, mengapa mengaku jadi Tuhan, tak ada kerja lain? Saya tak ngaku. Orang-orang ni kata saya Tuhan. Saya je lah. Maknanya ni orang keliling. Okay. Betul, jangan jadi fanatik begitu. Taksub. Jangan fanatik begitu ya. Dia fanatik dengan guru ni, dia mula-mula sayang ke ilmu dia je. Tapi lama-lama start buat stiker, buat gambar. Dia dah start lah. Lama-lama esok frame sebesar-besar alam letak di rumah. Itu yang menjadikan kepada kesesatan ajaran-ajaran yang banyak ni. Mula minat dengan ilmu je. Lepas tu minat tengok cara untuk guru tu makan. Lepas tu minat tengok cara untuk guru tu senyum. Dia dah mula taksub lah. Lepas tu anak murid ambil gambar, buat gambar apa, buat stiker. Dia dah start tepek kereta. Ni contoh tepek di kereta, tepek. Dia akan membawa kepada taksub. Ni kami dah kaji banyak. Jadi jangan fanatik. Ada satu Kuantan dulu, dia kena tangkap. Dia mengajar pasal semayang. Dia kata, anak murid dia kata semayang tak payah. Tak payah semayang. Tangkap dia kita orang. Apa ajar orang kampung semayang tak payah? Dia kata saya ajar elok anak murid. Salah faham. Ini salah kalau murid. Rupanya Tok Guru tu nak mengatakan semayang ni tidak payah. Tuan-tuan pembaham kan? Bagi kita Pantai Timur, kita faham. Orang negeri lain Mela kelakar dia pun tak faham. Semayang ni tak payah. Maknanya semayang ni tidak susah. Tapi bagi orang fanatik ya, tak payah maya. Tak payah maya. Sesat habis kan, kena tangkap, berikat. Pening. Ni semua berpunca daripada anak murid lah. Guru tu guru lah. Kita nak suka pengikut tu yang ramai tu. Mana-mana lah ajaran Ayah Pin ke apa ke, pengikut tu macam-macam PN, macam-macam pesen. Semayang ni syirik sebab kita bukan sembah Allah, sembah jam. Ada anak murid pun percaya. Kita tanya apa sembah jam? Lah, Allah ni mana ada waktu. Kita sembah Allah ni 24 jam. Mana boleh ada masa-masa. Pagi nak sembahyang subuh, tengah hari nak sembahyang subuh. Itu masuk OP, waktu pejabat. Itu sembah jam, bukan sembah Allah. Ya tak ya juga. Tangkap. Jadi hati-hatilah. Nak milih guru ni, kena berhati-hati. Senang cerita, sebab itulah macam banyak negeri, mana nak mengajar Majlis Surau, kena ada lesen. Lesen mengajar daripada Majlis Agama Islam. Sebab mereka telah melalui proses ujian, ada periksa. Kita cek dia ni cenderung ke mana, supaya masyarakat kita jadi tidak sesat. Ada orang bawa ilmu bagus betul, tapi silibus tak sesuai. Contoh di negeri dia ajar 2 campur 2 6. Contoh kita di Selangor 2 campur 2 4. Bukanlah kita kata 2 campur 2 tu salah, 2 campur 2 6 tu salah. Di negeri kita tak. Negeri kita 2 campur 2 4.
Tak, lu jam 2 nak. Awak ajar negeri awak je lah. Jangan ajar sini. Silibus lain. Kita punya mata pelajaran kita sama, tapi silibus kita lain. Jadi saya ringkaskan, carilah orang alim yang betul. Apa lagi golongan yang Nabi tak mengaku umat? Jadi yang kedua, orang yang taksub. Pertama tadi orang yang fanatik. Kemudian orang yang dia tidak hormat kepada golongan-golongan yang khusus Nabi sebutkan, orang tua, kanak-kanak dan juga orang alim. Yang ketiga, Nabi, saya ringkaskan je, Nabi tak mengaku umat orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan berdoa dengan cara jahiliah. Mana kalau dia menghadapi kematian apa semua, dia macam pukul badan, pukul tampar-tampar. Nabi tak mengaku umat. Kita orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, kita hanya boleh bersedih saja, tak boleh merauk. Tak boleh. Itu cara jahiliah. Nabi tak mengaku umat. Tapi saya ingat bangsa kita tak ada dah. Orang Melayu tak ada dah menangis sedih, begitu je lah. Yang keempat, Nabi tak mengaku umat orang yang bersama dengan orang zalim, membantu orang zalim dalam keadaan dia tahu orang tu buat zalim. Nabi tak mengaku umat. Jadi kalau kita tahu dia buat kezaliman, nasihatkan, beritahu elok-elok, tuan, yang tuan buat ni zalim, sian pada pihak ni pihak ni dah lama patutnya bagi, kita tak bagi, zalim namanya, nasihatkan. Tapi kalau kita pula menyokong dia, memtahan dia, membantu dia, Nabi tak mengaku umat. Yang kelima, Nabi tak mengaku umat orang yang diperluas rezekinya oleh Allah, tetapi sepusin pun dia tidak membantu orang yang memerlukan, khususnya kepada keluarga dia. Dalam bahasa mudah, orang kedekut. Orang kedekut Nabi tak mengaku umat. Dengan syarat setelah Allah luaskan rezeki dia. Kalau dia pun semakin juga, tak payahlah sibuk nak nolong orang. Ini rezeki banyak, bonus dapat 1,5 bulan, dapat bonus 10 pun tak sedekah ke masjid surau, apa masalah ni? Jadi tuan-tuan jangan tak bantu masjid surau ya. Kalau tak sempat datang ke masjid surau kerana sibuk, bantulah cara online. Sekarang masjid surau semua ada bank, boleh bank in transfer, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan malas juga pergi surau, di rumah buatlah tabung sendiri. Ambillah botol bedak ke botol mineral ke mana yang patut, tepukkan je lah lubang di situ. Balik supermarket, shilling tu masuk dalam tabung tu. Shilling masuk, biar kumpulkan. Cukup sebotol, hantar ke bendahari. Ni bendahari saya sedekah. Nak dapat pahala lebih, hantar waktu subuh. Subuh ni dia ada malaikat khas doakan kita. Jangan hantar maghrib. Maghrib malaikat dia berhenti rehat. Tak ada malaikat. Hantar subuh. Sebab subuh ada hadisnya, saya tak payah ulas lah. Ada malaikat khas terpacak depan masjid, dia doakan untuk orang sedekah. Dia tuan-tuan bawa lah sebotol. Sedekah 10 tak ada. Kenalah sebotol bawa. Sedap sikit doanya. Jadi bagi ke pihak masjid. Sedekah subuh namanya. Waktu lain pun boleh, tapi subuh tu ada malaikat yang khusus mendoakan kita. Sedekah subuh. Jadi tu yang kelima. Yang keenam, Nabi tidak mengaku umat orang yang mendirikan solat, puasa, berbuka, tidur, bernikah, tapi dia tidak mahu ikut apa yang Nabi buat. Maksudnya Nabi itu puasa, nikah, tidur, bergurau, tapi orang ni tak nak ikut apa yang Nabi buat. Maka kata Nabi, siapa tak suka sunnah aku, maka ini bukan umat aku. Jadi kepada tuan-tuan yang masih bujang, mungkin belum jodoh, tak apa, tapi jangan tolak perkahwinan. Tuan tak nak kahwin, saya tak nak kahwin. Kenapa? Saya nak ibadah sampai mati. Tak boleh. Sebab itu kahwin juga sunnah Nabi. Kahwin sunnah Nabi. Ataupun tuan-tuan nak puasa hari-hari. Kenapa puasa hari? Saya puasa hari-hari. Dapat pahala masuk surga. Tak, Nabi pun ada hari puasa, ada hari tidak. Kalau you tak suka cara I, you bukan umat I. Seolah begitulah Nabi mengatakan. Yang ketujuh, Nabi tidak mengaku umat orang yang mengakui sesuatu benda yang bukan milik dia. Contoh tanah surau kita ni dah ada tuan dia, tiba kita datang mengaku tanah ni tanah nenek kita, mengaku suka-suka hati, suruh halau dan berbagai-bagai. Yang ke-8, Nabi tak benarkan masuk Telaga Kausar. Nabi tak mengaku umat orang yang menolak apa yang datang daripada Nabi, sama ada bentuk perkataan, perbuatan maupun takrir. Dalam bahasa mudah, menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ini berat sikit, Nabi tak mengaku umat orang yang tak pernah solat witir.
tak pernah sembahyang witir. Tuan-tuan dah susah hati lah. Alamak ustaz, saya tak sembahyang witir. Kalau tak pernah sekali pun sembahyang witir, kan bulan puasa sembahyang. Ya lupa. Dah okey lah, lulus lah tu. Mana dah sembahyang lah. Tapi sekarang ni ada pula geng-geng 08. Geng 08 ni geng terawih 8 rakaat lah. Dia habis sembahyang 8 rakaat, melolong balik. Dia tanya babeng, kata tunggu sembahyang witir dulu. Aku witir kat rumah. Berdoa tuan-tuan, bertahun-tahun dah dia balik, tak pernah sembahyang pun witir. Jangan begitu. Witir kena sembahyang, bulan puasa kena sembahyang. Dapat sekali bila dia lah. Eloknya sembahyang sama dengan Tok Imam je. Mana Tok Imam suruh ni buat 8 gaya lah. Buat 8 gaya-gaya macam buat 8. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Geng 08 tak boleh sembahyang sini. Carilah geng 8 juga. Sebab siapa yang sembahyang dengan imam dan dia balik sekali dengan imam, dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, geng 08 rugi lah. Sebab tuan-tuan lepas 8 rakaat balik, imam ada lagi di surau, rugi. Jadi untuk Ramadan akan datang, yalah kita umur dah meningkat, kan lorat balik buat apa? Dulu masa muda lah balik nak kerja kedai tutup pukul 10. Anak nak beli Kuala Lunar 24. Jadi memang kena cari kedai lah. Dah tua-tua tak ada lah anak cucu, anak dah besar. Jadi kita standby dengan imam sekali. Tuan-tuan sembahyang 20, tunggu buat tarawih, buat witir. Jadi dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tapi orang yang tak pernah sembahyang witir langsung, Nabi tak mengaku umat. Sebenarnya banyak nak kita ceritakan tentang golongan yang tak lepas masuk Telaga Kausar ni. Tapi kan kita punya direction ceramah terlalu negatif sangat, tak syok kan. Ceramah ni dia punya vibes dia positif sikit lah. Yang penting kita boleh dapat Telaga Kausar itu dengan syarat kita jadilah orang baik-baik. Jangan jadi orang jahat. Kalau jadi orang jahat memang tak dapat lah masuk Telaga Kausar. Jadilah orang baik. Jangan bergaduh dengan orang. Musim-musim raya ni jangan bergaduh dengan orang. Kita orang masjid, cara masjid kita ada cara kita. Tuan-tuan nak pangkah apa, tuan-tuan punya pasal lah. Tapi kita ada cara kita, pergaulan kita. Sebab kita ingat satu, kita masuk kubur nanti, malaikat tanya soalan, siapa saudara kamu? Nak jawab apa? Kita nyambut raya sungguh-sungguh sangat bergaduhnya. Nanti susah nak jawab dalam kubur. Siapa saudara kamu? Saudara saya semua orang Islam. Berdoa, menipu. Saudara awak parti sekian-sekian saja. Kan susah nak jawab. Jadi kita biarlah berfikiran jauh. Hidup kita bukan di dunia saja. Ada alam kubur, ada padang mahsyar. Moga-moga kita jadi orang baiklah. Mudah-mudahan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis dan pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, persilakanlah kami semua ke dalam Telaga Kausar Nabi-Mu. Kabulkanlah segala keperluan kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.